Perjuangan Rahmah diperluas. Kerajaan umum peruntukan tambahan RM50 juta. Elak fitnah, jaga tata susila ketika berkempen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perjuangan Rahmah untuk rakyat yang diusahakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub diteruskan, malah akan diperluas. Justru menurut Perdana Menteri, peruntukan tambahan RM50 juta diluluskan bagi tujuan tersebut. SJR diperluaskan. Kementerian ada mengusulkan supaya kalau boleh kita perluaskan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di negara ini supaya semua dapat mengecap kemudahan itu. So we are extending the program due to its initial success to cover, if possible, every sub-district in this country. Dan tentunya mengambil kos yang lebih, dan saya akan pastikan untuk menyegerakan pelaksanaan ini berperingkat dan kita luluskan tambahan RM50 juta untuk ini. Beliau berucap pada majlis penutupan Hari Pengguna Kebangsaan 2023 di Pavilion Bukit Jalil. Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada rakan strategik dalam kalangan komuniti perniagaan atas kerjasama dalam memastikan kejayaan inisiatif Rahmah. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan pengumuman berkaitan inisiatif rakyat oleh kerajaan bukan bertujuan meraih undi sempena PRU DUN ke-15. Ia dibuat seperti dijadual berdasarkan perancangan setiap kementerian. Jelas beliau, tidak wajar untuk kerajaan menangguhkan program nasional bagi memberi laluan kepada pilihan raya di 6 negeri. Beritahu tidak boleh guna jantera negeri, tidak boleh khusus jadi kempen di negeri mulai semalam hari penamaan calon sehingga hari pilihan raya. Itu keputusan Jabatan Menteri. Tapi ini tidak harus menghalang kerja-kerja kerajaan. Saya kena jumpa pegawai-pegawai kerajaan, saya kena jumpa macam ni. Ini program dah ditetapkan 3 bulan. Jadi bila saya umum, kerana permohonan kementerian itu dah berapa lama, kita nak umumkan semasa Hari Pengguna. Perdana Menteri turut mengingatkan semua calon bertanding pada PRU DUN ke-15 patuh peraturan ditetapkan termasuk tidak menggunakan aset kerajaan negeri bagi tujuan berkempen. Program Ziarah Kasih akan diteruskan sebagai program tetap Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bagi mendekati dan membantu rakyat yang memerlukan. Pada masa sama menjadi platform meneliti isu liputan internet di kawasan terlibat. Saya lihat memang wajar bawah kementerian kita kembang luaskan sambil kita selesaikan isu internet, isu kebajikan juga kita beri sedikit perhatian. Ya. Jadi bila saya sendiri datang lihat keadaan, memang ada beberapa perkara yang perlu dipercepat. Sekarang ni ke mana saja saya pergi, saya akan buka cek line, ya, sama ada line tak ada line. Tapi masa yang sama kita dapat teliti isu masalah yang dihadapi oleh rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Ziarah Kasih di Kampung Bukit Badong, Bestari Jaya. Fahmi yang turut disertai calon PHN11 Ijo, Amidi Abdul Manan, berkesempatan mengunjungi masyarakat serta menghulurkan bantuan berupa sumbangan kerusi roda kepada penduduk. Beliau memeriksa liputan internet di kawasan tersebut mengakui penambahbaikan perlu dilaksana untuk capaian lebih. Justru Fahmi telah mengarahkan SKMM menyelesaikan masalah itu dengan kadar segera. Jaga adab dan elakkan menghina orang lain ketika berkempen. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, calon PRU DUN ke-15 juga perlu menjauhi perbuatan fitnah serta tindakan yang boleh memecah belahkan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Allah SWT dalam surah tersebut mengharamkan mana-mana pihak untuk menghina mana-mana kaum. Jadi dalam konteks inilah saya mengharapkan agar semua pihak yang calon-calon yang bertanding, parti-parti yang berkempen, kita kena berkempen secara sihat.
ada adab-adab di situ. Kita jangan menjatuhkan maruah orang lain, menghina orang lain, memfitnah. Kena jauh daripada perbuatan fitnah tersebut. Beliau ditemui pemberita ketika menyerahkan bantuan program My House Yapim Negeri Perak di Simpang Taiping. Tiada halangan terhadap mana-mana pelajar untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Kebebasan berpolitik secara sihat itu dibenarkan sebagaimana termaktub dalam pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Tidak, kita bukan polismen. Okey. Mahasiswa diberi kebebasan. Dia memang bebas. Kita tak pernah mengongkong mahasiswa. Dia memang bebas. Tapi jangan bawa politik kepartian dalam kampus. Kat luar dia nak tanding pun dia boleh tanding lah. Tapi tahu tak ada siapa masuk jadi calon. Terdahulu beliau mengadakan lawatan kerja di Universiti Malaysia Terengganu. Calon bertanding PRU DUN ke-15 terus menggerakkan jentera kempen bagi memenangi hati pengundi. Ini termasuk di Negeri Sembilan yang menyaksikan 83 calon bertanding di 36 kerusi. Pagi tadi, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun turun padang menyantuni penduduk dan peniaga di Pasar Tani Paroi Jaya. Di samping kita bertemu tu, kita akan mendengar apa keluhan-keluhan yang perlu diperbaiki lagi, ditambah baik. Tak semua yang kita buat itu dia rasa bahawa itu amat sudah mencukupi, tetapi yang penting adalah bagi kita untuk mendengar apa permasalahan. Mungkin ada infra yang telah lama perlu pembaikan, itu yang antara yang harus kita lakukan. Dan ada mungkin permasalahan rakyat itu sendiri, masalah rakyat yang baru nak disampaikan. Turut serta calon PHN25 Paroi Nur Wani Ahmad dan calon PHN14 Ampangan Tengku Zamrah Tengku Sulaiman yang merupakan calon baharu Pakatan Harapan pada PRU DUN kali ini. Kita mendapat sokongan penuh daripada pihak jentera Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Gabung jalin inilah saya sangat bersyukur. Calon Barisan Nasional N02 Pertang Datuk Seri Jalaluddin Alias pula fokus terhadap perumahan, peningkatan kemahiran, peluang pekerjaan dan menjana pendapatan khususnya buat golongan belia. Golongan 18 ini sebenarnya memerlukan satu dasar, satu aspirasi yang jelas untuk masa depan mereka. Saya sudah jelaskan kepada mereka bahawa pemikiran anak muda tidak harus dibuat ataupun tidak harus dirosakkan dengan pelbagai isu yang berkaitan dengan persepsi dan emosi. Golongan belia kali ini mesti menyediakan pemikiran mereka untuk masa depan yang lebih jelas. Aspirasi pemimpin, dasar negara, dasar negeri. Ini mesti dijelaskan kepada golongan belia. Beliau ditemui ketika turun padang di Kampung Melayu Tambah Tin, Jelebu. Perpaduan rakyat tanpa dipisahkan warna politik menjadi wadah perjuangan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yang juga calon PHN16 Sungai Tua. Datuk Seri Amiruddin percaya meraih serta melupakan beberapa perbezaan jauh lebih penting daripada keegoan mahupun perbalahan peribadi yang merencatkan kestabilan, keamanan dan kemajuan negara. Agenda pembangunan sukan dalam kalangan belia turut diutamakan. Antaranya menaik taraf fasiliti sukan termasuk padang bola di Kampung Wiradamai dengan anggaran kos melebihi RM1 juta. Sebenarnya telah 2 kali kita cuba bangunkan tapi keadaan muka buminya tak stabil. Mungkin dia perlukan rumput sintetik. Kita akan laksanakan dengan peruntukan parlimen yang telah sedia ada. Sementara itu, calon PHN11 Ijo Amidi Abdul Manan atau Cikgu Amidi komited mahu memastikan capaian internet lebih baik di kawasan itu. Beliau melihat DUN Ijo berpotensi sebagai hub ekonomi digital. Kerana berada dalam satu zon yang membolehkan untuk penduduk-penduduk menikmati kelebihan ekonomi khususnya dari sudut digital. Yang mana ini kita perlu untuk mempersiapkan
warga hijau ini untuk memainkan peranan yang lebih bermakna dalam ekonomi dan juga pembangunan yang saya rasakan akan berlaku dalam masa yang amat singkat. Dun Ijo menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan calon PH, Cikgu Amidi, Jeffrey Mejan PN dan Tan Chat Kiong bebas. Sementara itu di Terengganu, calon N14 Dun Bandar Army Irzan Muhammad hari ini menziarahi warga emas dan sakit telantar di Kampung Tok Kaya, Kuala Terengganu. Beliau meluangkan masa hampir 4 jam bertemu dengan penduduk di kawasan berkenaan. Rumah-rumah penduduk di kawasan-kawasan yang ada dalam Dun Bandar ni kebanyakannya kita dah biasa, cuma kita nak datang untuk beritahu apakah yang kita akan lakukan pada Dun Bandar, khususnya dalam menangani miskin bandar, menangani soal-soal keciciran pendidikan bawah B40 dan antara lain juga kita nak meningkatkan soal pelancongan bandar untuk anak-anak muda menjana pendapatan dan kemahiran yang sepatutnya. Army Irzan turut berkempen secara maya untuk mendekati lebih ramai pengundi. Selain kempen secara maya, calon PRK P036 Kuala Terengganu, Azan Ismail dari Pakatan Harapan percaya pendekatan bersemuka membawa dirinya lebih mengenali rakyat. Yang lama pun, tradisi pun nak juga sebab di Terengganu ni kemeriahan untuk pilihan raya ni biasanya orang anggap macam raya 5 tahun sekali. Jadi soal markas, soal kunjung-mengunjung, pergi ziarah-menziarah untuk kenal secara fizikal tu adalah secara tradisi. Saya rasa kita patut kekalkan yang ni ataupun kita tambah baik kerana ini menambah lagi, menambat silaturahim bersama kita. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Malaysia berjaya menarik 1.3 juta pelancong sektor pelancongan kesihatan dan perubatan global selepas sempadan negara dibuka semula sepenuhnya pada April 2022. Antara faktor utama Malaysia menjadi pilihan utama pelancongan perubatan adalah kerana perkhidmatan kesihatan yang murah dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Laporannya bersama wartawan Mohan Cinasabi. Berdasarkan statistik oleh Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC, Malaysia menjadi pilihan utama pelancong dengan peningkatan jumlah kehadiran setiap tahun. Industri pelancongan kesihatan adalah salah satu sumber ekonomi negara di mana sebelum pandemik pada tahun 2019 ia telah menjana lebih kurang 1.7 bilion ringgit. Angka ini turun mendadak semasa pandemik dan selepas sempadan Malaysia dibuka pada April tahun lepas, angka ini telah menaik kepada 1.2 bilion ringgit pada tahun lalu dan dijangkakan akan meningkat ke 1.5 bilion. Ini akan memberikan lebih manfaat kepada ekonomi negara dan kerajaan sedar akan potensi ini, maka kerajaan telah mengadakan dan melancarkan satu program hospital pelancongan perubatan perdana pada tahun ini bulan Mac. Terdapat 7 kelebihan sektor pelancongan perubatan Malaysia berbanding negara-negara lain. Antaranya ialah kualiti penjagaan yang tinggi, kos yang murah dan penawaran pelbagai rawatan. Sistem penjagaan kesihatan Malaysia adalah antara yang terbaik. Ya. Pelancong kesihatan mempunyai akses yang sangat baik untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan rawatan
yang sangat begitu baik. Dengan rangkaian fasiliti kesihatan seperti klinik desa, klinik kesihatan, klinik ibu dan anak, klinik pengigian dan sistem rujukan yang hantar ke hospital yang begitu teratur. Dari aspek kualiti perkhidmatan kesihatan, semua institusi kesihatan swasta dilesenkan di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan 1998 dan Joint Commission International JCI yang merupakan piawaian antarabangsa untuk memastikan praktik penjagaan kesihatan yang terbaik dalam kualiti serta keselamatan pesakit. Maka lebih ramai akan ke Malaysia, sektor pelancongan pun akan meningkat, perubatan pun meningkat bila ada revenue yang lebih. Kami rasa hospital-hospital yang terlibat dapat melebihkan melebihkan services, melebihkan equipment, dapatkan equipment yang lebih canggih, yang lebih latest untuk menampung pelancongan perubatan ini. Sektor pelancongan perubatan dijangka menjadi salah satu sektor ekonomi utama negara, terutamanya fokus kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini adalah untuk memulihkan ekonomi, membantu serta menjaga kebajikan rakyat, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan iaitu membuka ruang yang seluas-luasnya membawa masuk ekonomi dari luar boleh kita lihat daripada aspek jumlah pelancong yang hadir ke Malaysia bukan semata-mata untuk melancong tetapi untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Ini telah membuktikan Malaysia sebagai destinasi terbaik untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang terbaik di dunia dan juga antara yang termurah selain mempunyai fasiliti yang canggih. Ini juga akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara terutamanya dalam sektor perubatan pelancongan negara. Wan Cina Sami, RTM. 16 buah lori yang dihimpunkan dari seluruh negara menyertai acara Flag Off Jualan Rahmah Bergerak anjuran KPDN di Bukit Jalil hari ini. Timbalan Menterinya Fauziah Saleh berkata inisiatif berkonsepkan kedai cari rakyat yang dilaksana bagi memastikan barangan keperluan asas dapat sampai secara terus kepada golongan sasar. Yang paling kami terujalah dengan pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri iaitu penambahan 50 juta ringgit untuk jualan rahmah, khususnya jualan rahmah bergerak. Kerana seperti sebelum ini kita sudah pun mensasarkan jualan rahmah bergerak ini 2 kali sebulan per parlimen, satu parlimen. Tapi dengan penambahan ini insya-Allah kita boleh buat 2 kali sebulan mengikut DUN. Maksudnya 640 DUN tu kita boleh buat 2 kali. Program Jualan Rahmah membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan asas sehingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran sekaligus meringankan kos sara hidup rakyat. Setakat ini, hampir 2 juta pengunjung dengan nilai jualan 50 juta ringgit berjaya direkodkan program itu di seluruh negara.